kita start dengan 7 orang tak? Untuk intake yang pertama. Intake pertama. Yang best dekat situ, yang orang si gelatuk sebagai intake. We call it cohort. Macam ni rupa kita main gitar, ada kan? Selalu yang kami naik atas speaker lah. Selalu dia speaker bergantung konsert. Assalamualaikum dan bersua kembali dalam episod yang baru bersama dengan Ardin Belarek dan juga Azwar Shah dalam Borak Teh Sipeh. Yes, untuk segmen kali itu kami dua Wawa berada di satu tempat, satu lokasi yang cukup-cukup istimewa. Betul. Iaitu di Smart Incubator. Betul. Tempat lahirnya usahawan yang memilih bidang kreatif dan juga multimedia. Betul. Di mana Smart Information and Communication Technology and Multimedia Apprentice Talent Raising adalah antara platform yang boleh dijadikan sebagai tempat untuk belia-belia terutamanya mereka yang baru saja menamatkan pengajian dalam institusi masing-masing. Betul. Untuk memilih bidang kerjaya keusahawanan dalam bidang multimedia dan juga kreatif. Betul. Okey, dan jadi kami orang ada guest hari tu yang akan lebih panjang lagi mengenai smart tu. ya, jadi kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu yang pertama Puan Azlinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Sihat, alhamdulillah. Okey, mungkin kita boleh kenalkan diri kita dulu. Peranan kita di Smart Incubator tu, silakan. Okey, alhamdulillah. Kami Azlinda Jawawi dan merupakan usahawan lokal. Okay, I'm the CEO of a few companies yang terlibat dalam bidang periklanan, dalam content kreatif dan TV program and also pengurusan acara. So melalui experience yang apa yang ada dan kita nanggap industri pun potential, and at the end of the day is still back to the people. Kita nak raise our own local talent. That's why lahirnya lah Smart Incubation Center tu lah. Di sini niat dan kita pun harapan adalah untuk develop this industry with our own local talent ke peringkat yang lebih jauh, ke peringkat antarabangsa. Betul. Jadi kita ada seorang lagi guest iaitu Encik Mazuki. Ya, Encik Mazuki, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, perkenalkan diri kita dulu. Ya. Sebelum tu saya nak kenal diri pun, nama saya Mazuki bin Tabi. Okey, saya adalah salah seorang daripada penggiat seni. Before this, pengalaman dalam bidang seni adalah sedikit kan dalam bidang seni. Jadi saya punya major kemahiran saya adalah mau pada muzik lah. Tapi apabila telah lama saya bergiat dalam ICH yang dipanggil Intangible Culture Heritage di peringkat Asia Pasifik lah, yang berpusat di Korea. Dan tugas saya di sini adalah untuk membantu macam Smart Incubator untuk melahirkan talent apa yang semua jika ada potensi untuk diketengahkan di peringkat yang lebih tinggi. Jadi MECPA ni merupakan persatuan organisation yang dipanggil first organization partner in UNESCO dalam di level Asia Pacific level lah. Jadi saya ada sedikit ruang ataupun boleh berkongsi dengan usahawan ataupun mana-mana organisasi yang lain lah. Ya. Sebab untuk menjadi usahawan kita itu bukannya kita orang perlu berjual cucuk lalu bergelar sebagai usahawan. Betul. Bukannya berjual produk kecantikan lalulah bergelar sebagai usahawan. Tetapi kita itu dengan bergelar sebagai seorang penulis skrip, sebagai seorang tukang mola animasi, Creative content pun boleh jadi usahawan juga. Yes, jadi mungkin Puan Azlinda boleh berkongsikan macam ni peranan Smart Incubation Center tu untuk membantu menguatkan lagi kemahiran yang ada pada belia-belia yang berminat untuk menjadi usahawan dalam bidang seni kreatif dan juga multimedia. Ya. Smart Incubation Center kita start dengan kita ada interview, beberapa session of interview. First interview kita menerima 78 participants in application. And but unfortunately kita dengan kekangan ruang dan facilities, because it is actually daripada mentor pun capacity je start benda tu. Okay. Jadi kita start dengan 7 orang je.
7 orang je. Dari 78 orang ni 7 orang yang Untuk dapat. intake yang pertama. Intake pertama. Tapi intake yang best kat situ, yang orang sih gelatuk sebagai intake. Yes. We call it cohort. Yeah. Untuk cohort pertama kita ada 7 orang dalam Okey. 5 bidang. Okey, dan kini tu kita dah ada 7 companies. Lahir daripada 7 orang cohort yang pertama. Okey. Dan now kita baru start cohort kedua dan 5 bidang kita expand yang menjadi 7 bidang dan kita ada 15 incubators. Oh. Kita expand sikit-sikit lah dengan apa yang kita mampu. Jadi apa je bidang yang kita tawarkan untuk Okay, silat 7 seorang? bidang yang kita ada sekarang adalah graphic design, animation, fotografi, videografi, script writing, ICT and also pengurusan acara. Okey, kita cuba untuk pergi ke satu persatu bidang yang ada disebut oleh Puan Nasrinda tadi. Nak nanya dah dengan Encik Mazuki. Macam kita berkaitan dengan video yang ada dicerita oleh kita tadi. Kita embak ke Luar peringkat negara. antarabangsa. Peringkat antarabangsa. Okay, sebenarnya untuk program-program melibatkan video memang ada program yang telah dianjurkan oleh UNESCO Center peringkat Asia Pacific level iaitu ISCAP telah menyediakan platform iaitu penerbitan video-video di peringkat Southeast Asia. Jadi pada tahun 2017 saya telah attend seminar untuk mengenal pasti syarat-syarat video intangible content berkaitan dengan intangible. Jadi kemudian video-video tersebut ada 10 video penerbitan daripada Malaysia lah. Iaitu Kecang, Songket, Gendang Melayu Sarawak, Kek Lapis, Sapek, Buah Kumbu, Kercang, kemudian Silat. Semua ni adalah elemen intangible culture heritage yang perlu di-highlight. Jadi tugas saya memastikan production yang berkemampuan untuk melaksanakan video tersebut kerana production ni mesti ada pengalaman dengan international. Jadi kita buat bengkel. Jadi dengan inisiatif dengan bantuan juga daripada MTCP, di bawah MTCP kita ada anjurkan bengkel peringkat Southeast Asia level. Jadi kita jemput pakar-pakar video daripada negara-negara UNESCO iaitu keahlian iaitu Paris. Mereka memberi training kan. Kemudian Thailand, negara-negara Indonesia yang jago dalam bidang production ni, mereka melatih kita punya producer dan director kita untuk mengetahui apakah konten yang penekanan pada konten tersebut dan teknik penggambaran sekali. Jadi kita ada 2 sesi masa tu. Jadi ini kita libatkan juga Smart kerana di Smart ni ada talent-talent iaitu yang boleh dari segi editing, dari segi kamera, dari segi research, production. Jadi dari situlah kita dapat kenal pasti di mana talent tu akan dapat belajar pengalaman yang lebih kerana yang melatih ni pun memang daripada pakar-pakar filem. Ya. Sangat beruntung Daripada satu level naik ke level yang lebih tinggi dan menjadikan bakat yang ada pada mereka tersebut akan menjadi lebih mahal. Kami ada tetangga. Betul ke kami mengambil salah? Wira Cyber Kenyalang. Oh ya, betul. Okey, ada apa intipati yang ada di Pola dalam Wira Cyber Kenyalang dan adakah ianya dibuat oleh talent situ? Okey. Wira Cyber Kenyalang adalah satu program untuk TV Sarawak. Animation program. Ya, kami ada nangga ko. Tapi belum disiarkan. Kami belum nangga sebenarnya. Surprise. Iklan aja. So, Cantik. watch out untuk Yeah. kedatangannya insya-Allah dalam this quarter 3 Wira Cyber Kenyalang yang melibatkan mengenai wira-wira pada zaman akan datang. Macam mana Sarawak Cyber Petra dalam tahun 2300 yang akan datang. Dan Expeditionnya. yes, betul. So watch out, dan bukan setakat kita melahirkan animasi untuk bahagian TV program, malah untuk program event seperti baru-baru Tok Tek launching of Borneo Culture Museum, di mana kita mengaplikasikan
3D mapping on the building itself. Kita perketengahkan konten-konten mengenai sejarah, konten-konten mengenai culture, museum macam ni, wujudnya museum tu kita jadikannya dalam bentuk animation. Dan that is actually salah satu kebanggaan Smart lah. Produk Smart. Untuk pelancaran Borneo Cultural Museum ya, saya ada nanggah betapa uniknya video yang berbentuk 3D yang tiba-tiba ada lampu. Kaget sampai saya. Liu wah. Macam gila ya. Lebay lah. Kita pun khusus ataupun pengajian yang kita beri kepada talent tu, adakahnya khusus saja ataupun kita menyediakan bahan-bahan untuk sida belajar? Contohnya fotografi, kamera disediakan. Equipment. Yes, equipment. Seperti kita sedia maklum, kapasiti untuk Smart Incubator bermula daripada kapasiti mentor. Dan dibantu oleh pihak MARA dengan sedikit sebanyak menyediakan premis bagi kita berteduhlah di situ untuk kita beroperasi di Smart Incubation Center. Oh, I see. Jadi kekurangan yang masih ada, tapi kita try to collaborate dengan a few agencies lain seperti Finas, dalam seperti Unimas, untuk kita guna sama fasiliti. Jadi kita sit stop dengan kekurangan yang ada, tapi kita try to collaborate dengan apa kelebihan orang lain ada. Betul. Maksudnya kita try untuk cari jalan yang untuk membantu kita pun. Yes. Sebagai mentor, both of us is actually looking for opportunity. Cari opportunity yang ada. Betul. For train them to be on-site training. They involved in the real job training bah. Setidaknya involved dalam apa sebenarnya industri minta. Bukan setakat kita train setidaknya aja apa talent yang tidaknya perlu ada, tapi experience. Yes, when they involved into the real job, setidaknya ada that credibility ya. Betul. Dan macam contoh bila daknya have to be in the international pun quality, daknya mesti standardkan daknya pun quality. Daknya standard ke daknya pun skill. Daknya have to follow apa yang didemand oleh industri. Betul. Because kita bukan sekadar training for nothing, tapi kita train and do on-site job. Yes. Kita pula job sekali. So because they are going to be the industry. Daknya akan jadi industry player, daknya akan jadi usahawan. Bukan kita create them and provide them with job opportunity, makan gaji, see. Betul. At the end of the day, after this program, they are going to run their own business. Betul. Yes, tapi kita ada level-level lah. Kita start dengan apprentice selama 6 bulan. Lepas 6 bulan, setidaknya akan register daknya pun company. Dan lepas setidaknya akan jadi business associates kepada kita. Business kepada associates yang kita akan sentiasa kita beri business dengannya, tapi kita bayar upah, allowance. Kita share opportunity. Betul. Then jadi business partner. After that jadi business partner. Then they run their own business, then we collaborate. Macam ni to run this business opportunity. And then at the end akan jadi alumni, but still bila daknya jadi alumni, they are still our business partner. Sebenarnya itu memberi kelebihan untuk membuka peluang pekerjaan juga sebenarnya dengan orang luar. Yes. Sebab tidak dah buka syarikat ini pun. This is how the industry can grow, because lebih banyak usahawan dalam industri tu, baru kita dapat develop the industry. It's not only giving the opportunity, sampai certain level opportunity akan habis. Tapi bila kita create our own opportunity, kita create our own business, kita look for opportunity, akan sentiasa berkembang lah. Betul. Okey, nak nanya dengan Encik Mazuki. Target kita untuk yang ada menyertai Smart Incubator tu untuk kita embak di luar negara. Untuk bahagian videonya udah, maybe ada target di bahagian-bahagian yang lain macam pengurusan acara ke apa ke yang ada dibelajar oleh SIDA. Untuk di luar negara. Okey, sebenarnya selalu banyak peluang sebenarnya yang boleh diterokai dalam bidang kreatif. I mean dalam kreatif industri ada banyak, iaitu bidang nyanyian, bidang video, animation, ada bidang craft, ada bidang pengiklanan, banyak, terlalu luas bidang seni kreatif yang apa yang saya lihat, saya kena cari peluang-peluang yang ada di luar negara untuk diisi oleh belia-belia yang ada di Sarawak, especially lah Smart dan belia-belia lain. Dan bila saya buka ruang pada tahun 2017, kita buat Southeast Asia Video Production.
Kemudian pada 2018 kita mulakan publishing book for ICH in Malaysia. Maksudnya kita menerbitkan buku yang berkaitan dengan ICH, konten-konten ICH, Intangible Cultural Heritage yang ada di Malaysia. Tapi prioriti saya memang kepada Sarawak sebab saya berada di Sarawak. Ada saya masukkan yang lain, ada juga daripada negeri-negeri lain lah. Dari segi elemen dia memang banyak di Sarawak. ICH. Jadi pada tahun 2019 kita start dengan projek ICH Link. ICH Link ni di mana kita sediakan portal yang diakses oleh 48 buah negara, keahlian anggota UNESCO Asia Pasifik, dan semua negara upload hasil-hasil video, penulisan, kreatif konten berkaitan dengan craft, berkaitan dengan ritual, budaya, seni persembahan, nyanyian dan sebagainya. Semua di-upload ke portal tersebut dan saya merupakan orang yang bertanggungjawab untuk mengendalikan semua konten-konten ini dan memilih adakah konten ini sesuai untuk di-upload ke peringkat antarabangsa. Jadi dari situ kita promote kalau ada yang kompos lagu berkaitan dengan lagu traditional song ke, ada yang buat lagu-lagu promosi, lagu mempromosikan negeri Sarawak. Jadi di situlah platform yang kita sediakan, memang tidak ada dikenakan apa-apa bayaran. Platform ini adalah contribution MECPA lah. MECPA sebagai first partner organisation in UNESCO, dia bagi ruang kepada semua untuk upload karya-karya. Jadi populariti itu dapat cepat dicapai apabila 48 negara yang melihat konten kita, bukan hanya dalam negeri tapi di luar negara konten ini dapat dilihat. Jadi dari situ juga kita dapat memperkembangkan lagi kita punya produk-produk seperti songket ke, manit ke, puak bumbu ke dan sebagainya. Dia akan ada angle promotion yang kita dapat promote di situ. Dari situ manfaatnya banyak lah. Dia memang besar meluas pada tahun 2019. Dan pada tahun 2022 ni perancangan kita akan buat satu bengkel khas untuk melatih belia yang kenapa kita anjurkan di Sarawak. Sepatutnya Sarawak telah banyak kali menjadi tuan rumah. Because saya yang mohon kepada peringkat level atasan itu dengan ISKEP, mereka membenarkan bengkel ni Sarawak menjadi tuan rumah di peringkat Asia Pasifik. Pada bulan 10 mana Busan IT dia akan datang. Busan IT ni adalah salah satu giant company yang berkolaborate dengan company Mark Zuckerberg. Oh wow. Dan kita dah pun berada di penghujung segmen dan maybe Puan Azlinda, first of all, maybe ada sesuatu yang nak dikatakan kepada penonton. Silakan untuk yang belia-belia yang nak join macam ni, caranya, apa yang perlu dilakukan oleh mereka dan apakah kriteria-kriteria yang disyaratkan untuk join untuk keusahawanan tu. Jom, marilah join kita di Smart Incubation Center. Actually, kita lebih mengutamakan kepada belia-belia yang ada minat. As long as ada minat, we don't really care dia punya background akademik apalah. Jadi, most of them adalah yang leftovers from the universities after SPM. Tapi SPM boleh? After SPM, tapi siap ada tempat hala tuju, but they really have interest in this industry. Kebanyakannya macam belajar sendiri tapi dia orang ada talent. Ada skill. Orang macam tu yang kita cari. Betul. Orang yang ada minat dan boleh berkarya, ada kreativiti dalam menghasilkan konten. Okey? Kita mengharapkan industri kreatif Sarawak lebih berkembang dan ini adalah sejajar dengan harapan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri, di mana Sarawak menuju ke arah negeri berpendapatan tinggi dalam digital economy dalam tahun 2030. So yang basicnya adalah the people. We have to be ready towards that lah. Ya. Okey, Tuan Marzuki, silakan. Okey, harapan saya bagi saya lebih ramai yang terlibat dengan kami, yang berkolaborasi dengan kami, maka kami akan dapat ramai lagi talent. Jadi bukan kita tidak hanya membantu satu pihak saja seperti Smart saja. Banyak organisasi lain jika mereka ada konten yang bagus, ada kemuskilan ataupun bagaimana hendak mempromosikan
intangible culture heritage ataupun bidang yang mereka ceburi tersebut, saya boleh membantu dan membimbing lah. Karena bagi saya open to all, karena kita kena buka jalan ni kepada semua yang ada di sini. Jadi MECPA sentiasa mengalu-alukan kolaborasi bersama untuk menjayakan konten di peringkat antarabangsa lah. Okey, jadi kepada belia-belia yang ingin menjadi apprentice kepada Smart Incubator, inilah Boleh antara join. wajah mentor anda Betul. nanti. Betul eh? Betul. 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 Itu mentornya. Itulah mentornya. Dan tahniah juga bersama dengan apprentice yang ada menyertai Smart Incubator Betul, tu. yang sudah berjaya. Dah ada usahawan. ninjau. Dah ada ninjau Yes, yang ninjau. sudah tamat ditayangkan di TVS tapi boleh lagi ditangga di YouTube. Selepas itu ada lagi incoming untuk Wira Cyber Kenyalang. Sarawak Basket. Sarawak Basket, cerita selebah. Inovasi Sarawak. Banyak sebenarnya. Ya ajaklah hati pada. Okey, jadi sampai sini tu aja Adin dan Jok Wawa bersama dengan tetamu kita. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Alright. Jumpa lagi Di next segmen yang month seterusnya. Bye bye. Benar kata orang dahulu kasih jangan keterlaluan. Tudung. Wey! Kembali lagi bersama dengan Adin Belari. Dan juga Azwa Shah dalam Borak Teh Sipen. Ya, Dinda, jangan marah. Saya dah ambil marah. Masih marah? Aku bukan marah kau. Okey, dalam Borak Teh Sipen kali tu, kita nak sambung lagi berloya, nak berkelakar dengan tetamu kita. Sebab Betul. apa kita menyanyikan lagu-lagu macam ni nanti? Sebab Nyatuk merupakan seorang musician. Seorang ahli band lah. Ya. Which is band bernama Kugiran A Sazali. Yes. Dan jemputan salah seorang daripada ahli bandnya untuk kakak sebelah segi pasal muzik tu. So kita ada. Fazwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Yo. kita? Kami okey, sihat. Okey. Alhamdulillah. So, apa kata kita perkenalkan dulu dengan penonton kita yang tengah nangga kini tu. Silakan, Fazwan. Hai. Nama kami Fazwan Basizali, boleh tunggah kami. Wan Puro. Yeah. Kami dari kumpulan Kugiran A Sazali lah. Kira engkau nama Kugiran A Sazali. Sebab dalam Kugiran tu terdiri daripada adik-beradik lah. Orang semua daripada drama, daripada vokalis. Vokalis dengan drummer je. Ya, disebut kami tu. Betul lah nak? Betul lah. Betul lah. Oh, okey. Gitaris So, kita lah. boleh sikit kita pada siapa nama-nama member band kita kini tu? Untuk bahagian vokalis adalah Maman, drummer Rizal dan bassist Ime. Kita pun Kami pun gitaris utama. Okey. So, why memilih genre Kugiran? Kugiran tu sebab korang mau macam memperkenalkan muzik band, bukan muzik seorang-seorang, bukan solo lah. Okey. Jadi korang dalam masa yang sama, dalam korang nyanyi, korang boleh macam so bakat timpun lah, macam main gitar apa semua. Macam ni lah, simple. Sebab jadi diberikan nama Kugiran. maksud dalam masa yang sama kita orang nak bukan setakat nyanyi je, kita orang nak show talent kita talent orang, show mah, macam drum, drum. gitaris, Betul lah. Tapi yalah tik, why Kugiran kena si metal kah, kena si rock kah. Kamu orang pun susah yang ada sebab idea tu dia macam datang terus. Kugiran A Sazali lah, senang. Simple. Siapa yang mencetuskan idea? Kamu orang adik-beradik. Macam ni permulaannya. Permulaannya pada tahun 2019 lah. Okey. Masa agak muda. Dari bapak lah, bapak kami orang pun main muzik juga. Oh, main muzik. Sebenarnya Sama juga Kugiran juga.
Dalan. Memang kegiran. Oh. Tapi memang orang yang muzik. Okey. Kamu orang bukan orang muzik. Oh. Tapi dipaksa lah. Ya, sorry lah. Tapi dipaksa ya terus semua orang dapat sampai gini lah. Maksudnya dari dipaksa je sampai kini Jadi suka lah. hobi lah, suka semua lah. Memang kita orang adik-beradik dari kecil dah dibiasakan dengan gitar, drum. Memang kira rezeki lah. Oh. Diberikan kemudahan. Untuk bahan-bahan apa untuk Equipment. main equipment Memang tu semua. disediakan oleh bapa. Instrumen. Oh, untungnya. Ada rezeki di Training bapa pun kan. semua dari Training bapa? dari dekat rumah semua lah. Oh, I see. Jadi macam instrumen pertama yang dibelajar oleh kita, Kami kan gitar lah. gitar. Gitar je. Kau lain saya dah main? Ada macam drum tapi si lah nak. Macam terus ke drum je. Oh. Memang kami fokus fokus ke dengan gitar gitaris je. lah. Macam mana lah. Adik-adik kita yang lain fokus dengan Sidaknya lebih sikit lah. lebih lagi. Sebab macam ni. sidaknya belajar suara. Oh. Memang belajar suatu bahasa, belajar semua lah. Oh. Jadi pandai main piano, pandai main Memang ambil bidang bagian violin. muzik Wah, lah. I see. Okay, first lagu yang kita keluarkan. First lagu yang kami keluarkan adalah Jiwaku Jiwa Muda. Demo? Oi, kami siapa nak berlagu? Baru kami gitaris. Yeah. Okay, Ada ambil gitar gitar. Gitar. Saya bagi kita boleh saksikan dekat YouTube, dekat sini YouTube. YouTube ada. Apa YouTube. YouTube tak? Tulis ya, Kugiran Sezali memang ada. Siapa tulis? Laptop saya Type. okey type. Kadang-kadang main voice ya. Yeah. Okey. Hey Siri. Macam lagu yang disebut kita tadi, Jiwaku Jiwa Muda, ada nak siapa yang menulis lirik dan siapa yang compose music? Ya, kami bertiga juga. Bertiga juga? Bertiga daripada. Oh. Langsung semua diimpun je lah. Diimpun semua. Setakat tu berapa gig lagu yang telah dihasilkan? Setakat tu 7 lah. Wih, tujuh semua dah siap direkam ataupun Lama masih dah ada ya, yang dah direkam. Rakam di rumah semua. Antara lagu-lagu yang kita telah pola? Kami pola. Kira semua lah. Hmm. Dalam 1%, 90% kami pola ya. Macam ni je lah. Kita ibu kami banyak tak sikit, tak jauh sikit. Bingung hatiku. Okey, Ceritalah kami orang. Okey, apa soalan ni? planning kita untuk band kita tau. Planning buat orang mungkin tahun tu kami orang ada perubahan sikit lah. Sebab kami orang berhijrah ke KL pada tahun 2018. 18 dengan 19 memang kami stay KL. I see. Jadi siapa lama sebab kami pun ada kerja dekat situ. Lepas tu COVID juga masa ya. Jadi tenggelam lah. Oh, adik-adik lain Hanya memang study sinun, kerja sinun. Okey, kita tadi madah, adik-adik kita yang lain belajar di Aswara. Macam kita ni pun Kami pun kerja di Dah kerja. ada kerja lah. di situ lah. kita start. Kita sini ikut adik-adik yang lain untuk join Aswara. Sebab Aku cakap dalam planning. Macam cerita dia aku. sebab ya macam kami penat dah dibisin oleh orang tua. Sayang dah belajar sampai ni belajar dapat graduate tu semua. Tapi si gunakan muzik juga, belajar juga lah. Kerja-kerja Betul, juga. betul. Macam ni lah, kami mau kesimbangnya juga. Tapi tak mudah kita set minat nak belajar, kita nak start bekerja, teruskan bekerja Boleh, lah. dia dari diri Betul. pun lah. Kita pun yang tolong kampun. Okey, macam kita ni pun betul. berapa umur kita ni? Kami kini 27. 27. Okey. Setiap gitaris mesti ada idolanya yang tersendiri. So, idola kita yang menjadikan kita semakin datang inspirasi untuk bermain gitar. Betul. Selain bapak kita. Idola. Kami kebanyakan dari band lokal lah. Contohnya dari Sidak Bittersweet. Oh, zaman Band rock dulu mari. indie lah. Kira Kira macam ya lah. Bittersweet. Ya, sorry. Itu Bittersweet. Tahu. Ya, kumpulan Nasib. indie antara yang bersama dengan Bittersweet before tu adalah Pesawat. Betul. Couple. Yes, betul. Aku tahu. Zamannya kira zaman penerus untuk Bang Face. Ya, betul. Come on lah. Dari Kita saja lah suka inspirasi muzik. kita dalam dari muzik siap. tu. Tapi kita nak mula macam K-pop kah, tak nak. Baju dah ada rupa. Kamu memang Rupa dah duduk dari menari juga. Oh, nari menari juga? Tapi orang shuffle lah. Duk. Sabar, demo nak aje lah. Dah tua, dah tua. Belum Energi juga, kami kurang Ya. Mau minum ya, kopi berjuang. Masa shuffle boleh berapi lantai. Benar, Lama benar, si shuffle lah. Kau ni shuffle si? Pandai lah. Shuffle lah. Tak sih. Yeah. Jangan shuffle nya. Atas kursi. Okey, Fazwan, macam kita Kediri pernah sertifikat untuk bertukar genre.
saya dah memang kekal dengan ya Kugiran tak? kegiatan indie pop lah. Mm-mm. So kamang saya dah sebab kamang belum habis explore semua. Kamang pun tergantung juga disebabkan COVID. Ya. Macam mana? Sebab COVID tu tak nak kita orang kini tu memang kita orang akan plan pula lagu baru lagi untuk angkat target kita orang punya ya. Dari setakat tu kita orang ada macam untuk promote dari social media ke Instagram, TikTok ke aktif sih. Kamang cuma ada Facebook dengan Twitter. Oh, YouTube? YouTube ada, Instagram. Oh. Itu je. Oh, ya dalam 4 media sosial yang ada diguna pakai untuk mempromosikan muzik. Dan tadi saya ada nyebut pasal umur Fazwan 27. Boleh kami tahu umur adik-beradik yang lain? Yang lain kami rasa, kami pun lupa Allah. Ada. Kami rasa 23. 23. Ya sebabnya kembar. Oh, kembar. Kembar tapi Kembar. sama bulan. Oh. Kembar Senang apa? bulan. Seorangnya lahir bulan 1, seorang bulan 12. Oh, jom. Kau plan macam ya? Saya dah plan juga. Perempuan ni mau. Kau ingat aku tak pet plan? Kau plan ke? Kau ingat aku post pet plan ke? Boleh plan-plan macam ni yang rezeki. Apalah. Okay, so Fazwan, macam lagu-lagu yang ada di Polah, dalam 7 lagu yang memang tulen-tulen daripada kita adik-beradik lah. Bapak yang saya dah campur tangan lah. Saya dah. So bapak kan ahli muzik juga mesti. Bapak kami lebih kepada rock lah, rock lama, rock apa. Oh. Bapak kita pun masih aktif dengan muzik ni. Masih tapi ni sendiri lah. Oh, Atau hobi yang punya. I see. So macam bila kita orang tiba-tiba nak buka band Kugiran tu, ada sih kita orang tanya pendapat bapak kita orang macam Pak, apa perlu main Polah? Apa langkah pertama yang perlu kami orang lakukan? Ada juga. Tapi selalunya negatif, positif bercampur, meletup. Rasa sejak Okey, lain. kita mau dengar bahagian negatif dulu. Negatifnya selalu macam muzik lah. Kan muzik si semua orang boleh mudah macam nak dapat, nak dengar, nak terima. Macam ni lah selalunya. Tapi orang teruskan je benda ya. Sampai orang suka. Oh, betul. Jadi yang positifnya? Positifnya tu orang berani jadi diri sendiri lah. Pizza. Macam kebiasaan Kugiran, band Kugiran tu, orang bila perform akan pakai kacamata hitam. Adakah kita orang macam ni juga? Kawan si. Kau sih, kau pakai kacamata apa? Dia pakai- Kacamata si berkacamata. Dia pakai jaket jeans. Ha? Kira macam tu lah terima orang. Ya. Oh, ya memang kita orang lah. Cerita kita orang. Yang penting kamu orang on stage memang gila lah. Gila macam ni contoh. Gila. Rock and Macam, roll. imagine lah kita berada di satu pentas tengah malam konsert tu. Lekatnya kita tengah perform dan kita tengah main gitar. Macam ni rupa kita main gitar. Adakah? Selalu yang kami naik atas speaker lah. Ui, naik atas speaker. Wish. Selalunya speaker bergantung konsert. Ada yang speaker gitar belakang. Oh. Macam ni lah. Oh, okey. Jadi, kami mau tanya juga, kita pun planning, adakah kita nak mula konsert juga kat Kuching tu? Kan tak madah kita aktif dekat Semenanjung je. Tapi kita orang ada sih macam planning untuk bola rah Sarawak kah Kuching. Ada organizer yang invite malam. Okay. Tapi kemang lebih aktif ke luar Sarawak lah. Mungkin rezeki memang sini. Kat Betul. Kuching belum lagi. Kemang memang tunggulah orang invite malam. Macam ni lah. InsyaAllah, maybe TVS boleh invite. Sebab ada band macam kita ada band daripada kita orang tak nak, band Kugiran, dan kami pun ada kenal juga daripada Sarawak, tapi yang dah berpecah dah. Tapi ada band yang Iramaku Dia double shoes. Double Shoes, betul. Yalah, sayang dah Cina, pecah. sayang. Sebabnya ada kualiti ya. Tetapi siapa ianya boleh diteruskan dengan legasi yang seterusnya, iaitu Kugiran A Sazali. Kan, InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi setakat tu kita orang ada macam mau collaboration dengan mana-mana penyanyi ataupun band lain dekat luar. Tapi jarang mun Kugiran bergabung Ni tahu? Mungkin dari segi lagu lah. Macam nak boleh sih kita sama-sama mula lagu. Macam ni lah. Lagu aja lah, tapi Mula lagu je tapi duit tak lah. duit je lah. Untuk menyanyi je. Oh, sebab jarang bila kita nanggap band Kugiran tu untuk menyiapkan lagu, dalam lagunya memang nyorang aja, bukannya berduet dengan penyanyi solo yang lain dan sebagainya. Adakah ada punca-punca tertentu mungkin kita tahulah. So, dah lah mungkin dari segi nyampun muzik lah. Oh. Susah kali. Mungkin yang tu dandut, kita rock, susah nak combine. Tapi mun setidaknya sama-sama boleh macam bekerjasama.
InsyaAllah boleh. Nah, Kan mash up kan untuk Macam ni lagu-lagu. lah. sedap kugiran tu nak. Dah dangdut ni. Ya bonus ya. Lain macam bukan kugiran. Okey, dah sambung cerita dengan Nyata nak pasal mun ada lah kolaborasi bersama dengan penyanyi lain. Agak-agaknya tok angan-angan si salah untuk angan-angan macam ni. Dalam Malaysia, siapa yang kita orang target mau? Bang target je lah seorang. Dari Sarawak juga lah. Okey, siapa? Tapi nya Radio AG lah. Pecah konsernya pentas oleh Kenaklah. Ha? Sebab Radio AG tu satu nama yang besar. Dan bilanya perform untuk konsert, jarang si pecah panggung. Nah ya. Nah, okey, ya dalam Malaysia, mun di luar negara, Luar negara mungkin. atau angan-angan lah dia, tapi mustahil. Maybe Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan. Susah lah kami nak. Kami belum terfikir ke. Belum ada dalam Tunggulah kami perancangan. pulang rumah kami fikir lah. Kami chat. Boleh. Maybe Dah habis dah show tak dah. ingin nak bergabung dengan 2 lipa, selipa, 3 lipa, 4 lipa. Dah. Justin Bieber tapi nunggu sakitnya okey dulu. Okey, so kata-kata akhir sebelum kita nak menutup Tepi segmen right, bersama betul. dengan Fazwan. Silakan. Kata-kata terakhir. Terus support muzik Sarawak. Betul. Sebenarnya muzik Sarawak tu banyak bagus. Cuma tidak tempat untuk sidaknya. Betul. Persembahkan. Oh. Macam ni lah. Promote lah social media. Sekali lagi. Macam ni lah. Ai, Masya Allah. Jangan lupa follow kita orang di YouTube, Instagram, Facebook, Kugiran Esa Zali. Klik je. yeah, betul. Dah habis tu ialah musik merapu kita tu. Ah. So dah nak tanya apa jual. Okay guys, thank you so much yang dah pun menyaksikan Borak Tersipeng. Thank you Fazwan kerana thank sudi you. untuk ditemu Alright. bual. Semoga karier seni Kugiran kita bersama dengan adik-beradik kita dan member-member yang lain akan terus berkembang maju. Betul. Dan lagu-lagu InsyaAllah. yang ada di Polah yang meletup dan menjadi favourite kegemaran Sambutan orang orang kami. Yes. Jadi Alright. sampai situ je. Mhm. Jumpa di segmen seterusnya. Ini dah segmen seterusnya air. Kau yang merapu. Jumpa di episod yang seterusnya. Bye.